Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. So untuk video ni, I akan cerita tips untuk menghadapi SPM, tips untuk belajar, tips last minute dan sebagainya. So kena tengok sampai habis. Ya Allah, kawan aku tu. Oh my god, siapa? Echa. Tahniah Echa. Aku dah agak lama pun. Belum. Tada! Nampak tak? Alhamdulillah. Okay, so that's my name. Allah, sah betul nak tutup. Aisyah Humaira. Alhamdulillah, untuk SPM 2019, I dapat straight A, 10A. So, kat sini bukan nak bangga. Bukan nak riak, bukan nak riak. Bangga tu of course bangga. Kita bangga dengan diri sendiri bila kita dapat apa yang kita nak. Tapi kita jangan riak lah. So, kat sini, kalau korang tengok tadi tu, Allah, tadi dapat ni je, tak ada A+ pun. But yeah, so far I sendiri puas hati sebab at least I dapat apa yang I nak, iaitu straight A. It doesn't matter walaupun tak A+ ke, at least you dapat apa yang you nak. Walaupun dah lama SPM 2019, tapi sebab I baru just start this YouTube channel, so I rasa I nak buat untuk share lah macam mana I belajar, macam mana I boleh dapat straight A semua ni. So dalam video ni semua I akan cerita. So sebab tu korang kena tengok sampai habis. Sebelum kita start dengan apa-apa tips, I nak cerita sikit macam mana I start untuk SPM ni. So masa form 4, dia ada sekolah yang dia bagi, dia tetapkan kita ni masuk aliran sains ke aliran sains sosial. So ada sekolah yang dia kasih budak-budak pilih, pelajar pilih. So macam I pilih untuk masuk sains sosial sebab I tahu dekat mana kemampuan dan kekurangan I dalam belajar. I takut tak boleh bawa untuk sains sains lah. I takut tak boleh bawa. So I go to sains sosial lah sebab for me lah, macam lagi senang untuk dapat straight A. Tapi kalau you memang pandai dalam bidang sains tu, ataupun you memang dalam bidang sains, you teruskan je, but you kena tahulah macam mana you nak capai apa yang you nak tu dalam bidang tu. Okay. So, dia sebenarnya depends lah. Ada orang effortnya sikit tapi dia boleh berjaya. Ada orang effortnya banyak dan dia berjaya juga. Semua bergantung pada diri kita. Kalau kita gifted, kita terlalu pandai. Kalau kita macam tak belajar 24/7 pun, kita boleh berjaya. Kita boleh dapat straight A. So, itu semua bergantung lain orang lain. Okay. Kenapa 10 subjek? I pilih 10 subjek sebab kelas I dia 9 subjek je. Tapi I tambah 1 sebab I fikir macam ni je. Aku nak straight A. Aku nak dapat scholarship untuk sambung belajar. Aku nak masuk universiti yang bagus. So, kalau aku ambil 9 subjek je, terlalu ramai yang ambil 9 subjek dan dapat straight A. Terlalu ramai yang dapat 9A. So, I nak jadi yang berbeza sikit lah. That's why I ambil 10 subjek. So, macam rare lah kan, 10A. Oh, 10A. Biasa orang 9A je. Kita 10A. Gitu. Sebab tu, I decide untuk ambil 10 subjek. And I tahu, I boleh. Walaupun pada mulanya, dah macam risiko lah. Sebab, kalau I ambil 10 subjek, belum tentu lagi satu subjek yang I tambah tu, I boleh dapat A. So, kat situ I dah risikokan, macam
tak cantik lah. Tiba-tiba 9A, 1B. Tak cantik. So dekat situ I kena pastikan yang I dapat 10A juga. Azam dan target ni kita dah kena tanam dari awal tau. Dari form 4 lagi. Okay, SPM nanti aku nak straight A. Aku nak macam mana? Kena dari awal lagi. So kita dah tahu macam mana kita nak kena buat untuk kita capai target tu. Dari awal lagi dah kena mula. Sebab kalau mula hujung-hujung memang susah. Kita akan rasa terbeban, kita akan rasa stres sebab hujung-hujung baru nak catch up semua, hujung-hujung baru nak work hard. Kat situ kita akan rasa stres sendiri. So, kita nak elakkanlah semua benda tu, kena mula dari awal. Terus masuk pada tips. Tips yang pertama adalah tips untuk menghadapi SPM. Boleh kata macam tips belajar lah kan. Sebelum tu, kita kena tahu apa kunci untuk berjaya. Apa kunci untuk berjaya? Ada 3. Yang pertama, usaha. Yang kedua, doa. Yang ketiga, berkat. Kita akan pergi satu-satu dalam tips SPM ni, tips belajar ni. So, yang pertama adalah usaha. Okay, untuk bahagian usaha, yang pertama kita kena fokus dalam kelas masa cikgu ajar. Itu benda paling apa orang kata klise. Kita kena fokus dalam kelas masa cikgu ajar. Kalau kita hilang fokus dalam kelas, kita kena catch up balik dengan cikgu atau kawan-kawan. Tapi paling penting kalau kita boleh fokus dalam kelas, so fokuslah. Kenapa nak hilang fokus kalau kita boleh fokus? So fokus dalam kelas ni penting sebab bila kita fokus dalam kelas, bila kita di luar waktu kelas, kita dah tak payah catch up balik. Kita dah boleh study untuk benda lain, kita dah boleh macam revision atau buat homework dan sebagainya. So tak payah catch up balik apa yang kita dah belajar tadi. Dia ibaratnya kita buang masa bila kita hilang fokus. Lepas tu kita catch up balik. Kan dah rugi masa kat situ, sedangkan banyak lagi benda kita boleh buat. Okay, so yang kedua, buat semua homework yang cikgu bagi. Maybe lah ramai yang rasa terbeban dengan homework yang cikgu bagi. I sendiri pun pernah rasa terbeban dengan homework yang cikgu bagi. Tapi kita boleh buat apa kan? Kita sebagai pelajar, kita kena terima saja homework apa yang cikgu bagi dan kena buat. Homework tu ibarat tanggungjawab kita sebagai pelajar untuk siapkan homework tu dan hantar. Sebab homework ni dia sebagai latihan juga. Homework ni salah satu cara cikgu bagi kita latihan untuk diri kita juga, untuk kebaikan kita juga. Kalau kita tak ada buat latihan sampingan, cara homework ni lah kita dapat buat latihan. Mungkin orang kata homework banyak, tak boleh nak buat latihan sendiri, belajar sendiri, tak sempat. Memang dulu pun memang I ada terfikir juga, kenapa cikgu-cikgu ni bagi homework banyak. Aku tak sempat nak belajar sendiri, aku tak sempat nak buat latihan sendiri, nak revision sendiri. Tapi sebenarnya lama-lama I sedar yang sebenarnya homework ni adalah salah satu cara untuk latihan. So kalau homework banyak, kita tak sempat buat latihan kita sendiri pun tak apa, jangan risau. Sebab sebenarnya homework tu kita dah buat latihan. Macam tu. Okay, seterusnya iaitu yang ketiga, kita kena fahamkan apa yang kita dah belajar. Ni sangat penting sebab dengan cara faham ni, kita akan lebih senang untuk jawab soalan. Sebab bila kita faham, kita tahu benda ni macam mana, dia macam mana boleh jadi macam ni semua. So kita dah tahu benda tu, kita faham. So lebih senanglah kita nak buat. Macam tu. Dia memang sangat penting. Macam mana kita nak fahamkan? Bila kita nak fahamkan, okay, dalam kelas masa cikgu ajar, kita cuba fahamkan. Kalau cikgu dah nak masuk topik lain, kita tulis dekat note kita sendiri. Balik rumah nanti atau lepas sekolah nanti, kena fahamkan tajuk ni.
Kita tulis note kita sendiri supaya kita ingat, oh okay, nanti balik kita tengok balik note kita, oh okay, aku kena fahamkan topik ni. Tadi kat sekolah aku tak faham, tak sempat nak faham. So kita kena fahamkan balik bila kita dah balik rumah. Okay, macam tu. Seterusnya iaitu yang keempat, kalau kita mampu hafal fakta atau point penting. Kalau mampu hafal, hafallah. Sebab dia macam bonus kalau kita faham dan hafal. So kalau kita hafal, senanglah untuk kita jawab. Berbanding kalau kita sekadar faham. Kita faham, okay, kita faham macam mana ni boleh jadi macam ni, kita faham. Tapi nanti bila kita nak jawab soalan, kita macam kena fikir berdasarkan kefahaman kita. So kalau kita hafal, kita dah boleh terus jawab, oh okay, aku dah hafal, okay, boleh kan. Macam tu, kesenang. Okay, seterusnya yang kelima, buat nota. Benda ni sangat penting. Maybe ramai yang tak berapa nak rajin buat nota atau tak pandai kan. Tak pandai boleh belajar. Belajarlah buat nota. Tak cantik pun tak apa, asalkan ada nota. Yang penting you faham sendiri apa yang you tulis tu. Nota apa yang you tulis, you sendiri kena faham. Itu yang paling penting. Orang lain tak faham tak apa. Okay. Nota ni ada banyak jenis. Macam you boleh buat dalam buku, you boleh tulis ayat panjang, atau you boleh buat mind map, apa-apa jenis map lah, banyak kan. Ataupun you boleh buat flashcard. Flashcard ni senang. Jadi contohnya macam ni. Ni nota yang I buat masa Form 4 dengan Form 5 ekonomi. So kita just silap-silap je. Kalau you tengok nota I pun bukannya cantik pun. Tak ada warna-warna, tak cantik pun lah, biasa je. Tapi asalkan I sendiri faham apa yang I tulis, and I boleh belajar daripada nota ni. Macam tu. Okay, next adalah banyak buat latihan dan pasir paper. Benda ni penting sebab daripada latihan dengan pasir paper tu, kita boleh mahirkan skill kita menjawab. Daripada pasir paper, kita boleh nampak pola soalan tu macam mana. Bentuk soalan tu macam mana. Dia selalu tanya macam mana. Kita boleh nampak semua tu. Lepas tu, kita dah tahulah nak jawab macam mana. Biasanya cikgu akan bantulah. InsyaAllah cikgu akan bimbing untuk kalau soalan kenapa, nak jawab macam mana. Kalau soalan huraikan, nak jawab macam mana. Biasanya cikgu dah buat analisis sendirilah. Dan lepas tu cikgu akan bantu kita untuk teknik menjawab tu. Lepas tu, kalau untuk batch pertama yang KSSR tu, batch 2004 kan, itu you all kena rujuk dengan cikgu sendiri. Sebab I tak tahu sangat pasal KSSR ni, lagi-lagi batch pertama kan. Tapi kena rujuk cikgu lah supaya korang tahu macam mana nak jawab, macam mana nak buat soalan ni, macam mana nak semuanya lah. Okay, ni tips terakhir untuk dalam bahagian usaha, iaitu kalau kita mampu, pergilah seminar atau bengkel. Kalau you mampu, pergilah seminar atau bengkel. Sebab seminar dengan bengkel ni macam teknik menjawab yang dianjurkan oleh cikgu-cikgu. Cikgu tak kisahlah cikgu sekolah you ke, cikgu bukan sekolah you ke, yang penting dia cikgu. You kena, kalau you mampu lah, you pergi. Sebab seminar dengan bengkel ni, dia bonus tau. Dia membantu kita untuk menghadapi SPM. Sebab tak semua benda yang kita belajar dekat sekolah cukup. Kalau kita pergi seminar dengan bengkel ni, kita akan dapat benda yang kita tak dapat pun dekat sekolah. Macam tu, kita akan dapat ilmu yang kita mungkin tak dapat kat sekolah. So, kalau you mampu, pergilah bengkel atau seminar. Kalau sekarang ni online kot, maybe banyak seminar online. So, tak kisahlah, kalau online lagi senang. Maybe cost tak banyak, you just bayar cikgu tu je. Tak payah nak bayar makan ke, bayar dewan ke, semua tak payah. So, cost dah
kurang kat situ. So kalau mampu, pergilah, join lah. Okay, walaupun online. Okay, kita pergi ke bahagian seterusnya iaitu doa. Doa ni dia ada beberapa cabang. Yang pertama, diri kita sendiri. Diri kita sendiri kena doa. Setiap kali lepas solat, doa. Doa apa yang kita nak capai. Kita nak straight A, kita nak lulus, doa. Minta dengan Allah. Kalau you non-stop minta dengan Allah, satu hari Allah akan makbulkan juga. Okay, so doa. Lepas tu, kita jangan berhenti berdoa. Walaupun dah habis periksa, dah habis SPM, doa. Doa supaya Allah lembutkan hati penanda periksa kita tu. Lepas tu, doa supaya pemeriksa tu bagi markah banyak ke kat jawapan kita. Semua tu doa. InsyaAllah Allah akan makbulkan. Okay, ini paling penting iaitu doa ibu bapa. Doa mak ayah kita memang penting. Lagi-lagi doa ibu, tiada hijabnya, Allah terus makbulkan. So, kita kena doa. Kita kena minta mak ayah kita doakan kita. Kita kena bagi tahu mak ayah kita, okay, ibu, ayah, saya nak straight A. Tolong doakan setiap hari. Cakap macam tu. InsyaAllah mak ayah kita akan doakan. Mak ayah mana yang tak nak anak-anak berjaya kan? Mesti dia akan doakan anak-anak dia. Okay. Lepas tu antara inisiatif lain yang I sendiri buat, iaitu I letak contact number I dekat contact mak ayah I kan, phone diorang kan. I letak Aisyah Humaira 10A+. Masa SPM dulu lah. I letak Aisyah Humaira 10A+. So kat situ kalau setiap kali mak ayah kita nak call ke, nak WhatsApp kita ke, dia akan nampak nama kita tu, Aisyah Humaira 10A+. Dia akan nampak. So dia akan baca. Bila dia baca, dia jadi satu doa. So kat situ, siapa yang belum buat macam ni, pergi buat sekarang. Lepas tu, selain daripada diri sendiri dengan mak ayah, kita kena minta ahli keluarga kita yang lain, guru-guru, dengan kawan-kawan untuk doakan kita. Kalau malam exam pun boleh. Macam setiap kali malam exam, kita minta lah guru-guru kita doakan. Ahli keluarga kita yang lain, nenek ke, atuk ke, makcik ke, pakcik ke, semua doakan. Lepas tu adik-beradik pun boleh, kawan-kawan saling mendoakan each other. Mana tahu doa kawan-kawan kita pun makbul. Okay, so jangan lupa minta ahli keluarga yang lain dengan kawan-kawan, dengan guru-guru doakan kita juga. Okay, ini part yang paling best, iaitu antara ikhtiar kita sendiri, ikhtiar lain lah kan, selain daripada doa untuk daripada ibu bapa semua tu, kita punya ikhtiar sendiri. Yang pertama, ni I sendiri buat. I letak wallpaper handphone dengan I punya goal, I punya target. I nak 10A SPM, I letak dekat wallpaper. Nanti I tunjuk gambar kat sini, I punya wallpaper masa SPM dulu. Okay, so kalau you belum buat macam tu, you buat lah. Sebab yelah, zaman sekarang kita kan suka main gadget, kita suka main handphone. So bila kita buka je handphone kita nampak kita punya goal. Macam tu. Lepas tu antara ikhtiar lain yang kedua, letak goal kita tu dekat tempat yang boleh nampak. Contohnya, kalau kita selalu belajar kat bilik, kita selalu duduk kat bilik, kita tulis goal kita tu somewhere. Macam dekat board ke, kalau you ada whiteboard, you tulis you nak berapa, 10A, you tulis. Ataupun tulislah kat mana, kertas ke, you tampal ke, tak kisah. Macam I dulu, I pakai board ni, kecil ni. So I gantung, I tulislah SPM 10A.
Ini 4 flat sebab sekarang I tengah diploma. So, I tulislah 4 flat. Dulu masa SPM, I tulis SPM 10 A+. I letak, I gantung. So, setiap hari I akan nampak, I akan baca. So, dia jadi satu doa. Okay, next kita pergi ke bahagian yang ketiga, iaitu berkat. Berkat ni sangat penting. Berkat dalam belajar memang sangat penting. Yang pertama, berkat daripada guru-guru. Kita kena hormat guru, jaga adab. Lepas tu, setiap kali kita buat salah, kita minta maaf. Malam exam, minta maaf lagi. Lepas tu kita minta guru-guru kita halalkan segala ilmu yang dia dah bagi pada kita. Siapkan homework. Siapkan homework ni antara salah satu cara cikgu-cikgu berkati ilmu dia tahu pada kita. So, siapkanlah homework. Lepas tu, yang kedua, you kena jaga hubungan dengan Allah. Ini paling penting sebab Allah atau Tuhan adalah pencipta kita. Mana-mana agama sekalipun, you ada Tuhan you sendiri. You kena minta lah dengan Tuhan you. Jaga hubungan dengan Tuhan you. Macam kita Muslim, kita jaga hubungan kita dengan Allah. Kita jaga solat 5 waktu. Solat awal waktu. Buat solat sunat. Solat hajat dengan solat taubat. Dalam solat hajat tu, kita minta lah apa yang kita minta. Semua kita minta. You rajin-rajinkanlah buat solat hajat. Kalau boleh setiap hari buat, jangan tinggal. Lepas tu, solat taubat. Solat taubat ni penting juga sebab solat taubat ni Allah menghapuskan dosa kita. Kita mohon ampun pada Allah. Kalau dosa you banyak, lepas tu you minta pula hajat dengan Allah macam-macam. Macam mana Allah nak makbulkan? You boleh juga buat solat tahajud. Sebab solat tahajud ni, doa pada saat tahajud adalah ibarat panah yang kena tepat pada sasarannya. Ni hadis sahih tau. So, kalau you mampu untuk bangun buat solat tahajud, you buatlah. I sendiri pun amalkan solat tahajud walaupun kadang-kadang tak bangun juga. Tapi kadang-kadang buatlah juga. So, you cubalah. Kalau you mampu bangun, bangun. Kalau you tak mampu bangun, tak payah bangun. Nanti esok try bangun balik. Macam tu, okay? So, solat tahajud antara solat yang boleh amalkan lah. Selain daripada solat hajat dan solat taubat. Seterusnya, you kena jaga hubungan dengan Al-Quran. Al-Quran ni kitab suci Allah yang diturunkan kepada kita semua umat manusia. Umat Nabi Muhammad. Jadi, kita kena jaga hubungan dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran ni dia akan beri syafaat pada kita pada hari akhirat kelak. Cara kita nak jaga hubungan dengan Al-Quran yang ni mungkin ramai yang tak faham atau tak tahu. So, yang pertama caranya adalah kita kena baca setiap hari walaupun satu muka surat. You tak sempat macam mana sekalipun, you bacalah satu muka surat. Kalau memang tak sempat sangat, memang you banyak sangat kerja, you tak sempat langsung, you buka lah kori-kori baca kan. You buka je. Buka, you dengar sambil you buat kerja. Tu the least lah you can do. Yang penting jangan tinggal. Dalam Al-Quran ni ada beberapa ayat-ayat atau doa-doa untuk belajar kan. Antara ayat yang you boleh amalkan adalah surah An-Nur ayat 35. Yang ni memang I sendiri yang amalkan dari form 1 lagi I ingat. Dari form 1 lagi I dah amalkan ayat ni. Surah An-Nur ayat 35. Ayat ni macam ni. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu nurus samawati wal ard. Dan sebagainya. Ayat dia panjang sikit. Tapi kalau you boleh hafal lah. Senang je. Pendek je. Dia panjang sikit. Tapi boleh je hafal. Kalau you setiap hari baca, you effort untuk hafal ayat tu,
Hafal lah, senang je. Kalau you tak boleh hafal, you tulis ayat tu. Tulis ataupun you print lah kan. Photostate kan. You photostate, lepas tu you ambil ayat tu, you tampal lah dekat mana-mana. Nanti setiap kali you nampak, you baca. Setiap kali sebelum belajar, you baca. Sebelum periksa, you baca. Kalau sebelum periksa, biasanya I baca 3 kali ayat tu. InsyaAllah, sebab ayat tu surah An-Nur kan pasal cahaya. So, bacalah, pergi. Nanti kejap lagi pergi buka Al-Quran, surah An-Nur ayat 35. You baca terjemahan dia dengan ayat dia sekali. Okay, ni yang terakhir untuk bahagian berkat, iaitu jaga hubungan dengan manusia yang lain. Jaga hubungan sesama manusia. Kita kena menghormati, jaga adab. Kita kena jauhkan semua sifat mazmumah. Jangan benci-membenci, dengki-mendengki. Okay? Lepas tu kita kena buat baik sesama manusia, tolong-menolong dan sebagainya.